Okey, Tok. Okey, Datuk. Sekarang ni Ni apa program dia? Apa kena hafal tak? Tengok dah. okey. Tak, okey je. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Istana Negara pintu 3. Terima kasih kerana bersama-sama dengan Malaysia Deadline. Dan hari ini adalah hari untuk menyampaikan Jawatankuasa Rayuan tamat proklamasi darurat akan menghantar surat kedua kepada Yang di-Pertuan Agong yang mana akan dilaksanakan pada hari ini oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Tun Mahathir, Tun Dr. Mahathir, bersama-sama dengan Presiden Amanah YB Tuan Haji Muhammad Sabu dan juga Setiausaha Agong DAP iaitu YB Encik Lim Guang Eng. Jadi pentingnya untuk kita menyampaikan hasrat untuk bertemu, untuk menghadap kepada bawah Duli Yang Maha Mulia dan Pertuan Agong ini adalah kerana ekonomi kita memang teruk sekarang ini dan boleh dikatakan jika tidak ada pertolongan daripada orang-orang yang mahir dan pakar di dalam pentadbiran negara seperti mana keempat-empat tokoh ini, maka kita akan menghadapi masalah di masa depan. Tuan-tuan dan puan, kami sebagai rakyat yang marhain merasakan bahawa pentingnya kita bersama-sama dengan Jawatankuasa tamat darurat ini kerana kita merasakan tiada keperluan untuk mengadakan darurat kerana walaupun darurat ditujukan khas untuk membendung COVID, tetapi sebenarnya COVID masih berterusan menaik, tidak mendata ataupun tidak menurun. Jadi pada kami sebagai rakyat yang marhain merasakan bahawa Jawatankuasa tamat darurat yang dibuat oleh mereka-mereka yang berkebolehan ini, dan hari ini secara resminya bahawa 4 orang tokoh daripada pembangkang akan menghantar surat memohon untuk menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Dan kami sebagai rakyat marhain memohon kepada Yang di-Pertuan Agong supaya memperkenankan permohonan ini. Jadi tuan-tuan, marilah kita ramai-ramai yang sekarang menuju ke sini, yang sekarang ini dia yang dah ada di sini. Saya dapati ramai yang telah pun berada di sini. Yang lain teruskan ke sini dan insya-Allah kita akan bertemu di sini untuk memberi sokongan kepada 4 tokoh ini dengan memberi dengan datang beramai-ramai supaya perjalanan penyerahan warkah untuk menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong ini diperkenankan oleh ke bawah Duli. Jadi saya bagi pihak semua rakyat marhain di seluruh Malaysia menganggapkan bahawa pentingnya program pada hari ini kerana program pada hari ini menandakan kebersatuan rakyat Malaysia menghadapi tamat ataupun tagline tamat darurat ini, kerana kami merasakan tidak perlu ada darurat kerana apabila adanya darurat, pelabur-pelabur asing akan takut untuk melabur di negara kita. Malah pelabur-pelabur yang ada pun akan keluar. Yang terkini saya baca di dalam media sosial dan akhbar pada hari ini semalam berlaku, iaitu Citibank telah pun mengambil keputusan untuk keluar daripada Malaysia, dan ini adalah amat menakutkan kepada kita. Kemungkinan masa depan ekonomi kita yang amat lembab, lebih-lebih lagi dalam keadaan COVID-19 yang melanda kepada negara kita. Jadi tuan-tuan, kepada seluruh rakyat Malaysia marhain, saya menyeru supaya semua datang ke pintu 3 Istana Negara
untuk memberi sokongan kepada keempat tokoh ini untuk menyerahkan warkah permohonan untuk menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama? Nama. Nama saya Muhammad Noor bin Ali Akbar, mewakili NGO Skuad Prihatin Kuala Lumpur. Sekian, terima kasih. Okey. Ya? Oh, ramai. Tapi sekarang ni banyak dah orang baca apa ni. Dek lah. Alhamdulillah. Nanti aku apa ni? Aku share. Terima kasih Tok. Aku share. Cari seorang dua lagi. Terima kasih Tok. Okey, terima kasih. Mari. Balik, ambil satu lorong kaki. Boleh tanya sikit? Dan darurat kempen. Okey. Beritahu nama dengan ni. Boleh? Nama saya Ng Wei Kiong. Okey. Kenapa you datang sini bersama dengan ni? Apa Saya tujuan rasa ni? Malaysia ni dia bersistem demokrasi berparlimen, di mana monarki lah, constitutional demokrasi. But the problem sekarang macam Perdana Menteri ya, dia telah gantung parlimen untuk, saya rasa bukan untuk nak perangi COVID, tapi memang untuk pengalaman politik beliau lah. Sekarang kini pun dah banyak kes di sekolah. Bahkan parlimen tidak boleh dibuka, di mana semua institusi, semua tempat-tempat pun dah ramai-ramai berkumpul lah. Saya rasa tiba masa kita nak menyuruh untuk Yang di-Pertuan Agong untuk memberi atau mengarahkan bahawa kerajaan mesti buka balik parlimen untuk berbincangkan semua perkara yang berkaitan dengan COVID, ekonomi, angguran, macam-macam masalah masyarakat lah. Saya rasa jangan bersembunyi di belakang dan biarkan parlimen bergantung saja. You siapa nama ni? Ng Wei Kiong, Dari mana? dari DAP. JP. Okey. Terima kasih yang minta seorang boleh tak bercakap sikit untuk seorang wakil pejuang. Okey. Okey. Bagi tahu nama, tujuan datang sini, dari mana. Okey. Apa nama? Nama saya Boleh buka. Akif Rusli, selaku Ketua Penerangan Pejuang Muda Malaysia, bersama-sama dengan rombongan daripada Selangor dan juga wilayah. Kita hadir hari ini untuk menyatakan sokongan padu daripada sayap pemuda pejuang kepada Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir selaku pengerusi Parti Pejuang. InsyaAllah akan ramai lagi turun dan kita masih menanti ketibaan Yang Berhormat Tun untuk menyerahkan permohonan menghadap, insyaAllah. Okey, terima kasih. Boleh saksikan live FB Malaysia Deadline. Malaysia Deadline. Okey. Terima kasih, Mak. Okey, terima kasih. Dah mula.
Tuan, boleh cakap sikit? Boleh. Okey. Okey, nak sebut nama dari mana? Okey. Ni live dari Malaysia Deadline. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya daripada rakan-rakan pejuang bersama dengan rakan-rakan yang lain untuk bersama dengan pemimpin kita menyerahkan memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong hari ini untuk menamatkan darurat. Itu saja. Kita memberi moral, sokongan moral, okey? Okey, terima kasih. Itu Presiden datang pagi. Ni, Kak Mat. Boleh tak? Anda Malaysia Deadline. Kita nak buat live. Okey. Jadi Dah apa nak? terus. Wabi tahu hari ini ada penyerahan memorandum. Jadi apa harapan YB menyertai? Saya ingat kita mohonlah agar Puan Yang Maha Mulia seperti Kebaginda Tuan Agong berkenan untuk melihat apa yang telah kita buat, kempen yang telah kita buat ini untuk memastikan bahawa darurat ini ditamatkan dan kita boleh tangani COVID satu yang kita rasa tak perlu pun diisytiharkan darurat, dan yang lebih penting lagi adalah untuk melihat untuk memastikan bahawa masalah ekonomi negara, masalah untuk dikembalikan supaya rakyat dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik tak kala pandemik ini masih lagi berlaku, dan kita nak supaya parlimen tu dibuka semula dan accountability pihak kerajaan terhadap apa yang mereka lakukan ini dapat sama-sama dia bila disebut accountability ini tak semestinya kita nak bangkang dan sebagainya. We are here to also memberikan input kepada kerajaan bagaimana kita dapat bangkitkan semula ekonomi negara kita dan seterusnya memberikan suatu harapan kepada rakyat bahawa sebenarnya ianya tidaklah seteruk mana dan sebenarnya ada perkara yang boleh dilakukan untuk memberikan sinar dan harapan kepada rakyat bagi menghadapi pandemik ini. Terima kasih Wabi. Selamat hari lahir sama. Happy birthday to you. Nampak istana tu. Okey, mereka telah membuka rentang tuanku tamatkan darurat. Buat lalu tebar lalu. Tebar lalu sekejap. Okey. Oh, bos.
Memberi kesan kepada pentadbiran warga kerajaan kepada dalam mereka semua ini yang sedang memegang yang berada di hadapan ini merupakan antara NGO yang bersama dengan Pakatan Harapan dalam berkempen untuk menamatkan proklamasi darurat. Apa? Okey. Ampun tuan. Okey. Okey baik. Okey. Ampun tuanku! Tamat darurat! Ampun tuanku! Tamat darurat! Ampun tuanku! Tamat darurat! sosial tadi siapan. Hashtag. Ya betul. Okey, ready. One more. Ampun tuanku! Tamat darurat! Ampun tuanku! Tamat darurat! Ampun tuanku! Tamat darurat! Babi buka sikit Babi buka sikit Babi. Bos menampak Babi. Yes. Hidup macam ni Babi. Hidup macam panas. Hai. Oi. Dek. Bagi MP tukang ni. Bagi MP. Oh, MP dah. Kita nak duduk. Ha? Kita nak duduk dekat tengah-tengah panas gini ke? Abang Mat, tolong sini Abang Mat. Abang Mat, okey. Kau memang hari-hari duk pakai dah. Kalau buka jadi pejuang. Tok, jom kita tunggu tempat duduk tu. Ada di mana-mana. Kita tunggu tempat duduk. Ayah, lagi dia duduk satu petak lah. Okey. Abang Mat, tolong sini Abang Mat. Okey. Okey, fashion. Okey. Okey. Kalau Ni apa nama ni Tok Mat? Tok Mat, untuk kerajaan habis pun kata kita punya permohonan sudah ada surat. Jadi nak bagi pun boleh, tapi bila disorakkan dan masuk keluar jadi kita tak bagi sorak. Boleh kan? bagi laluan. Hai tak buat umbrella. Panas dah. Papi cakap sikit weh. Datang sini. Oh. Okey. Boleh. Sekejap.
Ini dari mana? Saya Malaysia Deadline. Sama-sama. Okey. Ayo. Hey. Is this the uniform? What? Nobody tell me about uniform. What uniform is that? Thank you. White and black. Hey, this is white and black. Dia dah masuk pejuang dah. Oh, yeah. Oh, DAP also white and black. Ya, dia as well. Yeah. Okay. Di sini. Ya. Sini ya. Okey, dekat sana. Cerita program ni lah, Harry. Jom ya kejap eh. Okey. Boleh. Okay. Terus dah dia. Ya. Baik. Boleh ya. Okey, hari ini kita berada di sini untuk memberi memorandum untuk tamat darurat ya kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kita tahu bahawa darurat ini pada mula-mulanya diisytiharkan untuk menyelesaikan masalah pandemik. Tetapi selepas berbulan-bulan pandemik, berbulan-bulan darurat, kita nampak bahawa semua pasar raya buka, pasar Ramadan buka, sekolah buka semula dan kes ini meningkat. Tetapi semua yang lain buka. Jadi tujuan asal untuk tamat darurat tujuan asal yang diberikan oleh kerajaan itu tidak relevan ya. Dan akhirnya rakyat tanya adakah ini bertujuan politik. Dan kita tidak mahu bahawa demokrasi negara kita ni tergugat kerana oleh darurat ya. Jadi kita mahu bahawa Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong mempertimbangkan supaya biarlah demokrasi pulihkan sistem demokrasi, dan kita mahu bahawa supaya keyakinan para pelabur kembali, kerana darurat ini menyebabkan kehilangan keyakinan kepada pelabur-pelabur, dan kita mahu hidup semula kita punya ekonomi negara. Terima kasih. Okey, Baby. Sambung. Jangan rapat-rapat. Jarak. Bagaimanapun beliau tidak. Dek, gila-gila dek, mana dah ambil tu bagi kawan lain pula. Foto boleh dah. Turn one here. Okey. Orang lain pula. Turn here, one here turn. Turn di belakang. Tolong ke belakang ni. Boleh tuan, ni boleh. Turn. Oh. Belakang dikit. Tu dah panas. Bagi jarak sikit, Dek. Bagi jarak sikit. Dek, bagi jarak sikit. Jalan. Kita tahu cara nak bagi semua orang jalan. Kita pergi sana, kita buka banner. Tak boleh ada Kita semua kita pergi sana. Lain macam sini. Bangpak bawa. Takutkan kita cocok lagi. Ya. Datang kontes sama kamera. Okey. Bos. Datang kontes sama kamera.
Doktor, sini. Doktor. Yang sekarang sini. Sini lah. Kena macam ni. Kena macam ni. Body kali body kali dengan body Mamat Safu kena stand by kat sini. SCP is coming out. Oh, I see. To receive. No, to receive and 3 orang masuk. Ya. Maybe tak ada hubung Syarat itu pada sahabat hadapan itu tiga hadapan Istana Negara bagi menyerahkan wakaf negara ini untuk mengucapkan excuse me, beri laluan sikit. Selamat. Belakang sikit. Minta kerjasama belakang sikit. Semua dapat. Belakang. Yang depan duduk. Depan duduk. Pukul jangan tinggi sangat. Mana depan? Kan, belakang sikit. Semua ke belakang. Belakang sikit. Belakang. Belakang lagi. Ya, kejap. Saya ni. Selamat. Jadi after bila kita dah masuk dalam kita akan tadi ni tidak apa. Pasti kita ada 2 perempuan nak panggil sini Bagus. Itu yang semoleknya. Khalid yang bagi jadi setengah akan keluar masuk bagi dengan berjadi betul di tengah Boleh.
今天聚集在皇宫外呢，目的是希望像现在大家还在等一些安Belum. Anwar ada walaupun Anwar tak ada, Anwar di audition. Lepas dah masuk kita buat. Okey. Sambil nak tunggu, nak duduk bawah pokok je lah. Panas. Abang Mat. Kita dimaklumkan 3 orang akan dibenarkan masuk. Saya dengan Tun dengan Mak Sabu lah. Kebetulan kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Puan Ing tak dapat hadir. Kita panggil juga daripada Muda dan daripada Barisan. Mungkin ada NGO lain tak yang NGO lain ada hadir tapi tak membawa sekali lah. Pasal dia berikan 3 orang je. So jawatan kuasa fikir saya sebagai pengerusi, Tun dan Mak Sabu. YB jangkakan YB akan masuk ke mana tuan-tuan? Tak menghadap. Ni sekadar nak pergi ke pejabat di sana untuk menyerahkan. So ini merupakan kali kedua. Okay. Kang yang lain Kang kembali.结束了，姐姐。Mau tunggu kat sini apa? Tunggu kat sini. Kita saya Ya. Oh, yes. What do you call it? Tunggu satu lain berjalan, tunggu je. Lihat. 3 orang. Best. 2 orang, 3 orang. Ya. 3 orang. Okey. Okey. Bila keluarkan kita. Keluarkan kita. Okey bang. Okey. Cuba. Media belakang. Tuan nak kereta. Bawa kereta. Masuk kereta. Cik. Kaki bola.
Jaga. Kasih naik dia. Baik je, mulai naik. Jaga. penularan pandemik ini. Jadi kita sangat berharap bahawa dunia itu boleh dikembangkan dan berkenan untuk menamatkan darurat ini. Kita tahu bahawa pada bulan Januari yang lepas, Wakil Baku ada mengeluarkan satu pernyataan bahawa pada pandangan aturan boleh bersidang, tetapi hanya memerlukan nasihat daripada Perdana. Jadi yang kita rasa muskil itu ialah kerana Perdana Menteri ketika ini memanglah ingin teruskan darurat atas alasan politik, bukan alasan politik. Jadi kita harap beri pertimbangan yang sebenarnya untuk juga ke arah menamatkan darurat. Hi. I decided not to wear. Jarak, jarak. I'm from UM. Huh? UM? Jarak. Jaga jarak. Dua. Okay. Kalau jaga media, I tanya you pasal ini. Assalamualaikum. Ini kawasan. Mata dalam. Ini bos gambut. Maybe Maria can come together lah. Why are we not there? That's like under the shade. That's like smart. Maybe Fahmi, just a quick question. Yes. What do you say about comment about today's World Press Freedom Index that Malaysia has dropped by 18 places? I'm in the process of drafting a statement because it just came out literally an hour ago. I think the drop of 18 places. 18 places, which puts us just ahead of Nicaragua, Afghanistan, and let me just quickly pull this up. Vietnam. No. We are worse off than Guatemala, Gabon, and Congo, Brazzaville, but we are slightly better off than Nigeria, Nicaragua, and Afghanistan. So this is one of the best and biggest achievements of Perikatan. Congratulations on making sure that Malaysia has dropped so much. I think the minister in charge, who Norman and I love so dearly as a brother, should take full responsibility for this magnificent achievement. He is probably the minister most in charge for this epic victory for the PN government. But there are three things that I would recommend the government do immediately. The first is to immediately institute independent media council in Malaysia. The
The second one is to immediately mansuhkan is what? Repeal. Yes, is to immediately repeal the emergency ordinance on fake news. And the third one is to repeal the Printing Presses and Publications Act 1984. And I think the minister must give a personal guarantee that the press can function without any fear or favor. Thank you. Thank you. God, it's. Yes. Sejuk kan kamera? Sejuk sikit. Kamera ni panas kan dia jam. Kita bawa payung ni takut hujan tiba-tiba. Pakai Ulanzi itu yang saya pakai tu di Ulanzi yang gantung tu. Itu Ulanzi. Itu lain terlupa. Dia fleksibel, letak mana-mana. Handphone tu Huawei. Oh tak, saya pakai iPhone. Dia kalau nak apa-apa stand, brand Ulanzi. Oh. Dia banyak fleksibel. Buat ni. Itu yang ni. Okey dah. Mesti boleh jas, brand Ulanzi. Orang phone. Hah? Orang phone. Oh, ni bagus je, okey lah. Besar. Boleh kecil kan? Ringan kan? Itu penting. Itu boleh. Pakai pun Huawei. Huawei. Belum sampai tu lah. We're supposed to be today pocket times, right? Bosan.
Oh, Raja Selangor. Oh, Selangor. Oh. Tadi kan dia kata nak bagi tarik ni. Itu aku tu kejap lagi apa nak? Kejap lagi apa kerja? Bagi voucher lah. Oh, voucher. Orang wilayah tetap datang Oh. Komen lah. Baik. Komen. FB Live Malaysia Deadline. Oh ya. Okey. Boleh tahu nama dan dari mana tujuan datang sini? Terima kasih kepada pengacara saya Muhammad Yusuf bin Ahmad, pengerusi Biro Komunikasi Amanah Persekutuan. Inilah pada pagi petang ini retitan daripada sidang media semalam dan kami bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh dalam menandangi bersama-sama untuk membantah proklamasi darurat ini. Hari ini kami bersama-sama dengan Jawatan Kuasa Tamatkan Darurat di hadapan Istana Negara hari ini untuk terus berjuang agar darurat ditamatkan segera dan Parlimen dibuka. Sekian, terima kasih. Okey. Boleh. Okey. Assalamualaikum. Saya Zahidin Osman daripada wilayah Amanah Wilayah Persekutuan Timbalan Inklusi Amanah Wilayah. Keberadaannya kami pada hari ini adalah untuk menyatakan sokongan terhadap usaha-usaha untuk menamatkan darurat ini kerana darurat ini telah banyak merosakkan usaha-usaha yang dalam kita menangani permasalahan COVID ini. Dia bukannya menyenangkan tetapi menyukarkan dan Parlimen perlu dibuka semula agar usaha-usaha check and balance dalam pentadbiran negara ini dapat disempurnakan semula kerana kita tidak tahu dengan kebebasan yang begitu besar diberikan kepada kabinet itu banyak kerosakan yang kita tengok di kebelakangan ini dan perlu diberhentikan. Ianya perlu diberhentikan dengan kita menamatkan darurat dan Parlimen memainkan peranan dia semula sebagai semak dan imbang kepada kuasa eksekutif. Terima kasih. Apa pemuda pula, macam mana pandangan pemuda tentang petang ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di hadapan istana. Seperti mana kita sedia maklum, pembahagian kuasa dalam sistem di Malaysia ada 3, iaitu legislatif, eksekutif dan juga judiciary. Jadi hari ini kita menuntut untuk Parlimen dibuka kerana Parlimen adalah tempat yang paling besar untuk membuat keputusan dan undang-undang dan kita mengharapkan Parlimen dapat dibuka dengan segera untuk adanya proses semak dan imbang bagi memastikan proses tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kita ambil contoh mudah apabila Parlimen tidak boleh dibuka. Apa yang berlaku baru-baru ni ketika mana kerajaan telah memperuntukkan jumlah yang besar tanpa melalui sidang Parlimen. Itu satu pemandulan kepada sistem Parlimen yang mana kita tahu 3 pecahan kuasa tadi, legislatif, eksekutif dan judiciary perlu berjalan dengan baik supaya adanya semak imbang. Jadi bila tiadanya semak imbang tersebut, kuasa sepenuhnya pada Perdana Menteri yang menyebabkan tiadanya semak imbang di antara pembangkang dan juga kerajaan untuk memastikan suatu tindakan ataupun suatu akta dapat digubal dengan baik. Saya bagi satu contoh tambahan berkenaan dengan denda yang dikenakan 10,000. Itu juga tidak melalui sidang Parlimen yang menyebabkan boleh dikenakan undang-undang ataupun tindakan yang keras tanpa melalui undang-undang yang membebankan masyarakat. Tapi kita faham hari ini banyak yang terlepas. Ini juga contoh ketidakadilan dan double standard SOP yang menyebabkan benda ini tidak dapat berlaku semak imbang yang baik. Wallahu a'lam.
Don't you think that we should have the big banner here? The istana is the backdrop with Tun in the middle. The rest of us we. Polis, the SOP, they don't allow berkumpulan secara. Ada, you pergi sana pun sama. No, dia kata tak apa. Kalau depan ni nanti if OCPD nampak dia komplain dia kena. Problem kan. Dia orang pun tolong kita juga. Dia pun tak disperse kita. So Alhamdulillah. So they can just move to the side je dia kata. Okey, jadi nanti apa buat? You're on air. Hello. Okey, YB, boleh YB komen sikit? Salam Ramadan lah. Ya. Apa khabar semua? Okey, saya datang sini sokong rombongan dari Parti Pembangkang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir dan diikuti bersama oleh YB Khalid Samad dan juga YB Mat Safu yang masuk mempendangkan surat tentang rayuan tentang hasrat rakyat untuk minta tuanku untuk membubarkan kecemasan darurat kecemasan emergency. Jadi saya rasa gembiralah yang polis bagi kerjasama dan kita ada ramai orang muda juga datang bersama untuk beri sokongan lah. Pada hari sekarang ialah petang ni nanti waktu kerja. Terima kasih YB. Ya. Hello. Oh, cantik ni Haji. Dari mana ni? Okey sekali. Sekarang kita ada banyak media. Sekarang ni. Oh, dah. Media sosial banyak. Super kini. You sure? Saya tahu. Ha? Saya tahu. Yalah. Saya. I still want to go close. Hey. Kau tahan lagi? Kita tahan Ada lagi. pakai cool fever pun dia panas juga. Ingat orang tu. Dia sekejap, setengah jam kan. Dah padam ke? Padam dah? Aku off. Ya. Aku banyak gambar terlepas. Habis, satu tinggal. Aku gambar banyak terlepas. Abu Hafiz ketua kita. Kalau abang nak tanya apa-apa boleh. Sini. Oh sini. Okey. Kejap. Kejap. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sini sikit. Nampak sini. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. PC leadership to the other side.
Oh. Polis kata boleh buat depan sana. Pasal Jalan. Sini, jalan. Okay. Nak shift ke jalan? So the shift ke sana. Ya. Ya. Okey. Alhamdulillah pada petang ni yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad bergerak masuk ke Istana Negara bagi menghantar memorandum kali kedua petition kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi memohon ditamatkan darurat yang dipohon oleh Perdana Menteri ke-8 iaitu Tan Sri Mahyudin Yassin. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan kerana apa yang berlaku adalah Malaysia tidak menjadi lebih baik di bawah darurat yang dipohon oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Dan apa yang berlaku, COVID-19 semakin naik dan tidak ada satu fasa yang stabil. Sekolah-sekolah seperti mana yang kita lihat sebelum ini kita menjangkakan akan berlakunya kluster pendidikan dan benar-benar ianya sedang berlaku pada hari ini, dan ini hasil daripada kegagalan yang mana kita selalu ulang bahawa kerajaan ini adalah kerajaan gagal, dan kita memohon ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda agar menamatkan darurat ini untuk melaksanakan check and balance di Dewan Rakyat, dibuka Dewan Rakyat, dan kami sebagai rakyat Malaysia dan meyakini bahawa Majlis Raja-Raja Melayu khususnya Yang di-Pertuan Agong sebagai payung kepada rakyat Malaysia akan mendengar apa yang dipinta oleh kami, bukan untuk melakukan perkara yang berat-berat ataupun yang teruk, tetapi meminta supaya demokrasi dikembalikan semula dan berlakunya semak dan imbang kepada pentadbiran kerajaan ini. Dengan hutang yang semakin membengkak, yang dikatakan perbelanjaan mencapai pada 600 bilion berbanding dengan apa yang diluluskan pada tahun lalu, hujung tahun lalu, dan tuanku perlu dan juga sangat saya yakin sangat prihatin terhadap rakyat seluruhnya dan mengembalikan mandat ini ke Dewan Rakyat, bahkan sampai ke satu tahap supaya menukar kerajaan yang inkompeten ini kerana tiada lagi majoriti yang absah bagi menjadi kerajaan Malaysia. Jadi itu adalah apa yang ingin disampaikan oleh pejuang muda, Parti Pejuang Tanah Air, dan semoga tuanku dan Majlis Raja-Raja Melayu dapat mempertimbangkan apa yang dipinta oleh rakyat Malaysia keseluruhannya. Terima kasih. Apa nama? Dr. Abu Hafiz. Oh, alamak. 016. Sekejap, saya ambil. Saya boleh beritahu Boleh. 016 605 605 2007. 2007. Nama Wan apa? Zahari Malaysia Deadline. Wan Zahari Malaysia Deadline. Okey bang. Terima kasih. Terima kasih bang. Sudah san. Standby terlek buat. Oi, bukan manual. Jumpa kita lagi ya. Okey guys. Rayu cakap tinggi sikit. Boleh jauh. Kamu enggak? Wan, Okey, kami set. Mana? Mana nak cakap? Siapa dia? Tu. Ni. Siapa dia tu? Halo. Salam Ramadan. Kata siapa dia? Kita tak review ni, kita dah upload ni. Kita tak panjang. Kancung macam ni tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Ramadan kepada saya sendiri. Kita sekarang menantikan ketibaan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan rombongannya yang baru saja keluar dari Istana Negara bagi menyerahkan memorandum bagi mendesak operasi darurat dibatalkan. Mana apa duduk? Okey. Okey.
Recording ni. Betul lah, duduk Okey, sebentar saja lagi kita mediakan depan duduk mesti tak. Pemimpin utama yang telah menghantar Depan ada darurat lagi membatalkan semua rek tak panjang ni. Duduk depan lah. Macam jangan mundur ya, jangan mundur ya. Sini lah sikit, nampak Istana Negara. Tak menghadap Istana Negara. Sini. Madam. Tengah. Sini lah yang ada bengok yang ni. Center. Center lah, kita nak tengok. Sini lah, center. Center. Center.